dengan limpah kurnia Allah kita dipertemukan sekali lagi sebelum menjelangnya Ramadan, ya, untuk next kelas kita dah masuk bulan Ramadan. Kemungkinan Kak Adi kata kelas secara online ataupun sebelum-sebelum ini kalau Ramadan di sini kelas off sebab ada ni kan, ada tadarus. Apalah nanti kita orang. Okey, tak apa. Kak ni beritahu je saya macam mana cara tu. Ada pilihan, alhamdulillah. Okey, kita telah memulakan buku yang kita sama-sama persetujui hari itu untuk membahaskan bab solat. Dalam fiqh manhaji itu pun dah sampai bab solat, tapi kita memilih untuk membincangkan buku yang dikeluarkan oleh Profesor Ustaz Dr. Hasnan Hasan, ya. Alhamdulillah, buku yang kita pilih ini, yang ini cetakan yang keberapa tak tahu, yang perempuan tu yang terkini lah tu. Muka dia punya muka depan je lain, tapi dalam dia sama je. Ya. Okey. Hari tu masa yang online hari tu kita berhenti sampai, ada yang ingat tak? Dah masuk belum? Tapi belum masuk rukun solat pertama belum kan? Okey. Okey. Maksudnya dah habislah yang ni. Yang ni belum tak ada tunjukan. Bab sifat belum lagi saya. Okey, masih lagi roman-roman, belum masuk lagi pada rukun yang pertama. Jadi dalam slide ini pun kami pembimbing ni dibekalkan, ya. Tapi tak boleh share kepada orang lain, untuk kami yang mengajar saja. Dan benda yang slide tu dalam buku ni lah, tapi dipermudahkan. Jadi dari panduan daripada slide ini dia akan tulis muka surat ni. Tengok buku surat ni ada membahaskan tentang benda ni dalam tu. Dan satu lagi, Ustaz pesan, ya, pastikan ustazah, jangan ustazah je yang membuat pencerahan, bagi mereka mencedok ilmu daripada kitab ini. Kita orang pun pening dah fikir apa lah maksud ustaz mencedok ilmu. Dia guna istilah mencedok ilmu. Jangan tadah telinga je. Macam tu jugalah yang kami kena dengan dia. Kena sergah. Ya, maksudnya apa tu, buku yang ada tu kita kena baca satu persatu. Kalau tidak satu persatu pun, walaupun kat sini dah dipermudahkan, tapi dia kata, tengok buku surat ni, kalau kita tanya persoalan kat dia, baca, tengok kat situ dia jawapan dia. Itu dipanggil mencedok ilmu. Jadi bila sendiri tengok sendiri baca, dia kata boleh ingat tu lama. Ya. Jadi contoh hari tu kita berhenti kepentingan solat. Yang ni yang dah sudah ni, saya yang ni dah sudah. Awal dulu yang dihisap pun dah sudah. Yang doa-doa ni dah sudah, seingat saya. Okey, masuk yang sini ke hari tu. Syarat rukun sunat makruh solat yang sempurna pada muka surat, rujuk muka surat 1 hingga 3, 1 hingga 3 Roman. Itu betul kan? Surat 1 hingga 3. Yang ini. Hari tu dah ke kat ni? Yang ni. Betul sebab yang ni, benda yang dia tengah bahaskan ni pada muka surat 1 hingga 3, surat 1, bab sifat solat. Kita tengok muka surat 1 tu. Cara mendirikan solat, bab ini merangkumi, nanti dalam buku ni akan dibahaskan dengan detail, ya, tentang rukun-rukun solat, dan dimasukkan juga dalam bentuk-bentuk ayat yang kalau tidak dipandu dengan betul, kita pun pening, mana satu lah sunatnya, mana satu lah makruhnya. Itu yang Ustaz kata kena cedok ilmu tu. Baca satu-satu, mencedok ilmu, dia kata. Selagi tak faham, baca, dia kata. Masya Allah. Tapi saya, Ustaz dah senangkan kita orang ni, tak payahlah. Ya. Okey. Jadi daripada buku surat 1 hingga 3 tu, ya, dia telah rumuskan solat yang sempurna. Tengok, ya, cukup syarat. Jadi bawah tu nanti dia akan ni, ya. Cukup syarat 1. Lepas tu lengkap rukun-rukunnya. Rukun yang kita tahu 13 je. Ya, ada yang kadang-kadang ada yang kata 17, ya.
Jadi ini yang kita selalu buat test sebelum memulakan kelas. Persoalan yang saya telah buat kepada perempuan sebelum ini, dari situlah kita boleh mengukur. Kita faham yang mana rukun, yang mana sunat ab'ad, dan yang mana sunat hai'ah. Jadi untuk dapat solat yang sempurna, dia kata dia kena faham betul-betul. Yang ni kalau orang tanya, oh ni rukun. Okey, contoh kalau saya tanya ya, dalam tahiyat akhir, Allahumma salli ala sayyidin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau tak baca yang tu, tak baca selawat kepada Nabi, macam mana solat dia? Dia sampai Allahumma salli ala Muhammad. Ulang balik soal. Okey, tu kan macam-macam mazhab ada tu kan. Itu adalah Okey. Okey. Jadi rukun yang dikata rukun qauli tahiyat tu dari mana sampai mana? Tahiyat sampai at-tahiyat sampai Allahumma salli ala Sampai syahadah. sampai salam. Sampai syahadah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu sampailah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang wajib dia. Yang selawat pada Nabi itu sunat ab'ad. Sunat ab'ad kalau tak buat nanti kena sujud syahwi. Itu sebab Dr. Guru dulu ngajar, kau hafal je sampai habis. Sampai innaka hamidum majid. Sampai hamidum majid tu sunat hai'ah. Itu yang dia kata, kalau kita nak solat betul sempurna, bila ditanya boleh faham, terfaham yang ni rukun tau, yang ni sampai ni. Maknanya jelas dengan ilmu dan kefahaman. Itu yang Ustaz selalu peringatkan tu. Dia selalu peringatkan. Cuba Ustazah test nak tahu mereka itu betul tak memahami rukun solat, sunat terpecah dua tu. Cuba buat persoalan macam itu. Ya, jadi macam tadi tahiyat tu kan. Kita pun sebelum ni memang kata baca tahiyat, sampai mana yang kata tahiyat tu tak pernah ada orang tanya kat kita. Sebab dulu kita belajar memang terus saja. Tapi dalam panduan buku ini memang dia nak kita faham mana dia rukun, mana dia sunat, mana dia makruh. Dalam bentuk ayat terjemahan dia nanti macam-macam lah kita akan jumpa persoalan yang dibawa oleh Imam Nawawi tu. Ya, yang buku kecil tadi tu, yang beli tadi tu, itu semua dah dirumuskan bagi mudah kita faham. Tapi belakang tu tetap dia tunjukkan ambil daripada buku Maudi Muhtaj sebelah belakang ni. Sebab banyak keluaran buku dia tak ada tulis dia ambil daripada mana, dia secara umum saja. Jadi di sini kuatlah sandaran dia, ada kitab muktabar yang dirujuk. Okey. Melaksanakan semua perkara sunat, meninggalkan semua perkara makruh, nak dapat solat yang sempurna. Okey. Itu semua ada daripada muka surat 1 hingga 3. Kalau kita menyebut untuk mencedok ilmu, cuba kita tengok muka surat 1 tu. Bagaimana takrif syarat seperti di atas menjadikan menghadap kiblat sebagai syarat sah solat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ar-Raf'ah, kerana menghadap kiblat hanya mesti ketika berdiri. Okey, jadi kita tahu antara syaratnya menghadap kiblat. Jadi bila mencedok ilmu daripada sini ada huraian-huraiannya. Tapi dalam dekat sini dia buat secara yang dah mudah, dah dimudahkan. Kita kena faham bila nak solat sempurna mesti ada syarat. Di sini dia telah ada disebutkan. Bila dia cedok ilmu, kita faham daripada sini. Okey, itu musuhat 1. Musuhat 2, kita tengok pada faedah. Solat disamakan dengan manusia. Faedah pada solat ni dia dah dapat faedah ni ya. Okey. Dibuat dalam bentuk saya dah skip banyak benda, saya nak tunjuk yang tengah. Okey. Ni yang kita selalu sebut muka surat 2 tu. Solat disamakan dengan manusia. Rukun ialah kepala. Tengok tu. Okey. Syarat ialah nyawa. Sunat ab'ad ialah anggota-anggota lain, dan sunat hai'ah seperti rambutnya. Ini perbandingan mudah yang dibuat oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini. Dalam bentuk ayat mungkin kita agak payah nak faham, tapi bila dah buat dalam bentuk macam ni, bandingan solat dengan manusia. Manusia, ya, kalau ada nyawa tapi kepala tak ada, kita kata lebih baiklah tak payah hidup.
Macam itulah juga kalau kita solat, ya, rukun tak kuat, syarat ni kemain lagi. Syarat ni kemain lagi macam mana? Rambut aku jangan nampak. Kan syarat sah itu. Ya, kena tutup aurat. Rambut sekelai pun risau. Minta kalau kawan tengok kan. Itu yang disebut dekat di sini, ya. Jadi semua ini berperanan untuk kesempurnaan solat kita dibandingkan kalau kita manusia. Kalau ada kepala, nyawa tak ada, inalillah lah. Nyawa tak ada, mati dah. Okey. Jadi macam kita solat, rukun kemain dia belajarnya, tapi syaratnya pakai seluar pendek solatnya tu. Habislah. Nampak tak tu perbandingan-perbandingan yang dibuat untuk kita lebih faham, ya. Dan sunat ab'ad kita insya-Allah beratkan diri kita sunat ab'ad. Sebab kita kata nanti dia susah pula aku nak sujud sahwi. Tapi sunat hai'ah ni, ya, untuk cantikkan kita lagi, solat kita tu lebih sempurna. Kalau ada orang, kita sebagai manusia tak ada rambut, apa dah rupanya? Kita pakai tudung, kita kata. Tu cerita pakai tudung, ya. Jadi rambut itu umpama sunat hai'ah yang lagi mempercantikkan seseorang itu, memperkemaskan. Macam itulah dalam solat. Ini perbandingan yang dibuat, ya. Jadi untuk solat yang sempurna, maka rukun dia kena faham terbaik. Syarat-syarat dia, syarat ini memang sebelum solat kita kena prepare, ya. Tetapi ia berkekalan sehingga habis solat. Okey. Syarat sah solat mesti menghadap kiblat, mesti kita kata tutup aurat, masuk waktu. Itu syarat yang kita kena tahu. Suci daripada najis, itu syarat. Tapi sebelum solat tu benda tu kena ada, tetapi ia berterusan sehingga habis solat. Ya, bukan maksudnya kena tutup aurat sebelum solat, tapi sepanjang dalam solat tu tak apalah, terbuka pun tu kita kena faham, ya. Itu maksud syarat. Sunat ab'ad tak banyak pun dalam solat kita tu, yang banyaknya sunat hai'ah, ya. Sunat ab'ad bacaan tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Kalau solat tak ada tahiyat awal, solat masih lagi sah, ya. Macam juga ni ucapan selawat kepada Nabi, ya, keluarga dia, itu semua sunat ab'ad. Selama ni kita duk rasa kalau tak baca tak sah solat. Sah solat, tapi kita kena sujud sahwi dah. Tapi disebabkan kita memang akan baca, jadi kita tak adalah rasa bahawa berselawat kepada Nabi tu kena sujud sahwi kalau tak buat, sebab kita memang buat. Tapi bila didedahkan, kita buat pertanyaan macam tu, menunjukkan kita sebelum ni tak berapa clear pun, ya, bacaan tahiyat tu sampai mana. Okey, baik. Itu antaranya, ya, yang perbandingan itu pada muka surat 2. Jadi yang ni pun fakta yang agak menarik juga ni, ya. Okey, dia. Dalam buku tu semua ada, insya-Allah. Tafsir lalai ni macam dah sudah itu, belum surah lain pun. Sebab ada satu surah pun tengah buat benda yang sama, jadi saya jadi keliru. Apa risiko kalau solat kita tidak sah? Apa risiko dia kalau solat tidak sempurna? Kalau tidak sempurna, bukan kita tak sah, tidak sempurna. Bila tak sempurna, ada possibility tidak sah. Ada possibility, ya. Ada possibility juga mungkin sah, tapi di sisi Allah ditolak. Iaitu kita bimbang tu. Banyak buat kita solatnya, tapi bila bertemu dengan Allah nanti, Allah kata aku tak terima. Itu yang kita takut, ya. Yang ketiga, risiko dia lagi, yang lagi kita bimbang ni, mendapat laknat dan luput hasil yang sepatutnya. Dapat laknat Allah ni, na'udzubillah dah, laknat. Okey. Bertambah jauh dari Allah. Jadi sekarang ni kalau kita meneliti, saya secara peribadi untuk diri sendiri dan melihat apa yang berlaku di sekeliling, khususnya anak-anak murid di sekolah, ya, yang macam solat melepaskan batuk di tangga, sekadar macam tu. Itu level anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi kita meneliti juga kehidupan masyarakat, ada, ya, yang solatnya ikut dan laju lah, subhanallah, tak tahu dia baca macam mana. Ini yang perlu diperjuangkan dalam masyarakat kita, agar semua orang mencapai kita nak solat itu sah dan sempurna. Lepas tu Allah terima. Sebab kita bimbang pada ayat
yang saya tunjuk sebelum ni, masa mungkin ramai yang masuk online itu kan. Besar besar kat sini, besar tak nampak. Tak nak, oh kecil Saya. okey. Nampak besar? Ni yang ni kita dah sebut hari tu masa online. Hari tu masa online semua ada ke yang ni? Ni ini yang kita bimbang hadis Nabi tu kata awwala ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah ni solat. Fa in salahat, bila mana settle semua buat solat itu, faqad aflah wa anjah. Dia guna aflah dengan anjah. Dua sekali sebut bahasa Arab di situ. Fa in fasad faqad khaba wa khasira. Kalau rosak solat dia, maka pastilah dia itu rugi, khasira. Maknanya dibuat selama ni di sisi Allah, dan Allah tak terima. Ini yang kita bimbang. Ya. Kita dah sebut dari itu. Mungkin hari ini kita pergi pada buku surat yang ini tadi dah sudah. Okey, risiko dah sudah. Okey. Bisa baca baik sebelum risiko tadi 1, 2, 3 pesan tak? 1, 2, 3. Okey. Solat mungkin tidak sah. Ya, solat tu sah tapi mungkin ditolak. Kita boleh masukkan catatan kita tu pada buku surat 3 tu kan ada ruang tu kan. Kita boleh tulis kat situ ya. Risiko dia solat tak sah. Yang kedua, Mungkin sah tapi ditolak. dalam Roman 17. 17 ya. Ada benda dia dalam ruangnya. Nanti kalau tulis Okey, boleh baca kat situ nanti. Roman 17. Dia dah panggil mencedok ilmu kat situ tu. Lepas tu dibawakan hadis ini, yang itu macam rasanya hari tu ni dah sudah ni. Dah sudah ke ni? Sesiapa yang solat tidak mencegah diri daripada buka terkeji, malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallah illa bu'da. Mungkin belum ni peringatan-peringatan untuk kita lah. Sesiapa, saya rasa dalam Roman yang ni, macam mana nak nyebut ni? Ya, ada dinukilkan benda tu. Siapa yang solatnya tak mencegah diri daripada berbuat keji dan munkar, dia solat tapi sama naik pula dengan benda yang tak sepatutnya. Ya, kita tengah viral ni isu, Masya Allah, saya risau dengar tu. Isu drama tu lah. Ya, macam mana kita mesti kita kata artis tu pun solat juga, bukan dia tak solat kan. Kadang-kadang dia pergi ikut jemaah tabligh lagi. Tapi bila bertembung dengan kita kata untuk glamour, mendapat sambutan, dia sudah orang nak tengok dia punya drama, Masya Allah, takutlah, memang sangat takut. Jadi boleh dikait dah ni, macam mana benda tu tetap berlaku. Ya. Jadi dia punya efek dia lam yazdad, bukannya dia tu bertambah minallah, dekat, makin bertambah dekat dengan Allah, illa, dia guna perkataan illa di sini ya. Melainkan akan bu'da, tapi jauh. Dia solat, tapi solatnya tu tak mencegah daripada fahsyak dan munkar. Jadi menjadikan dia akan tambah jauh daripada Allah. Okey, satu yang peringatan kita. Yang kedua, kam. Ya, berapa ramai, berapa banyak min qaim. Orang yang qaim ini yang solat, yang berdiri. Dia sebut qaim, berdiri itu disyarahkan sebagai membawa maksud solat. Walaupun perkataan solat ada kat situ. Ya, dan itu penting kalau kita belajar hadis, dipanggil syarah hadis. Kalau Quran, kita kata tafsir Quran. Ada orang authority yang telah menunjukkan kepada kita. Jadi kalau kita baca hadis, kam min qaim, berapa ramai orang yang qaim. Jadi syarah hadisnya membawa maksud solat. Tapi hasilnya yang diperoleh daripada solatnya hanyalah taat wan nasr. Ya, dia akan sepenat dia berdiri dan sia-sia, tak ada apa-apa. Okey. Macam tu juga kita tak lama lagi nak Ramadan. Kam min shaim. Tu dulu kita dah pernah jumpa dalam puasa tu. Jumpa kat mana ya? Tak ingat dah. Tapi memang kita dah biasa dengar ya, daripada kuliah-kuliah, berapa ramai orang yang shaim. Shaim tu orang yang berpuasa, tetapi dapat apa? Ya,
dapat lapar dan dahaga saja, tapi tak ada. Selanjutnya dalam muka surat itu juga, solat yang lalai boleh membawa kemurkaan, yang ini mendapat laknat Allah SWT dalam surah Al-Ma'un. Okey. Memang ayat ni okey, besar okey. Apa dia terkeluar daripada tu? Boleh ya? Ini ayat yang membimbangkan kita. Dalam bab solat memang kita akan highlightkan ayat ini. Allah kata dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5, fawailul lil musallin. Celakalah. Ya. Ada yang menyebut wail ini satu lembah dalam neraka. Okey. Celakalah, ataupun kau akan duduk dalam lembah yang sangat panas itu. Nama lembah tapi panas. Kalau kita lembah sejuk, ya, tapi itulah tafsiran hadisnya, tafsiran daripada ayat Quran. Ya, fawailul lil musallin. Okey. Boleh sebut kata celaka dalam arti kata, kalau kita melihat pada tafsir ayat macam saya sebut tadi, ya. Saya rasa dalam buku ni ada kot disebut. Ada Ustazah. Ya, ada kan disebut maksudnya tu, ya. Bagi orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun. Isu dia sahun. Ya. Apa dia sahun? Lalai. Jadi maksud kepada lalai ini, kalau kita mencedok ilmu tu pada muka surat berapa tu? Kita highlightkan tu. Ya, kita bimbanglah ni. Ini semua kupasan daripada penaksiran ayat maksud sahun yang dikatakan lalai. Yang ini mungkin kita tidak, alhamdulillah, lalai daripada tidak mengerjakan di awal waktu. Antara maksud lalai, ya, melewatkan solat. Itu dibimbangi. Mudah-mudahan tidaklah, sebab dia tidak kotak ini, maksud dia mesti ini. Bila banyak pasal itu kita bernasib baik sikit, tetapi kita mestilah nak mengejar yang terbaik. Jadi tak nak masuk kategori sahun itu, ya. Okey. Maksud lalai juga tak melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syarat solat. Ikut dan aja. Tak melaksanakan. Ini dibimbangi sangat-sangat pada rukun yang ada tomak ninah. Tomak ninah. Ya, patut ayam aja. Tak melaksanakan rukun-rukun terbaik. Nanti dalam last sekali tajuk tertib itu, ini banyak berlaku. Hatta saya dulu zaman-zaman tak mendetailkan bab solat pun, selalu je rasa terbuat. Bila ustaz tunjuk, tegur, biasa tak berlaku. Semua kita dalam tu ngaku je. Ya, contoh, ini nak kaitkan dengan rukun. Kita rukun, katalah kita membuat minimal rukun duduk tayat akhir baca dia tu kan. Ada orang kadang, contohlah dia buat minimal ya, rukun dia baca tu. Masa dia menyebut, masih lagi kita kata sepatutnya rukun tahiyat itu, ucapan tahiyat itu waktu tengah duduk tahiyat lah. Tapi dalam masa yang sama, dia telah pergi kepada rukun yang lain. Maksudnya, innaka hamidum majid itu dah salah dah. Itu antara yang kita, mungkin dalam bab rukun kita berhati-hati, tetapi dalam bab sunat hai'ah, mungkinnya dalam sunat hai'ah, Rabbi firli warhamni wajibul fatuh, ikut imam pula. Imam dah Allah Akbar, kita wa'fu anni, tapi dah bergerak kepada lain. Itu yang disebut dalam buku ni, dalam bab tertib. Setiap rukun itu beri hak elok-elok, habiskan. Kalau kita memang nak membaca bacaan sunat hai'ah itu, habiskan pada tempat dia. Walaupun memang sebenarnya Rabbi firli itu tak baca pun tak apa, sunat hai'ah, tapi namanya nak nampak kesempurnaan dan ketertibannya. Ini antara yang mana yang saya ingat Ustaz tegur, saya sebut selalu, saya sebut selalu. Ini kan Ustazah, okeylah kita jenis baca lambat. Rabbi warhamni. Imam dah bangun. Habis tu kita tak boleh ketinggalan Tiga. Tiga. Kalau lambat. Tapi tak adalah lambat benar. Dia selalu isu yang kata lambat tu Fatihah selalunya. Ya, Fatihah, imam dah duduk antara duduk sujud, nak pergi pada rukun. Hari tu saya dah sebut ya? Saya sebut belum? Ustazah ni ada banyak tempat. Okey. Rukun pendek, rukun panjang. Saya dah sebut kan? Belum. Okey.
Okey, tertinggal. Kita selalu sebut rukun panjang, rukun pendek tu. Tapi kita tak pernah fikir pun yang mana satu rukun panjang, rukun pendek. Fatihah of course lah, orang tak ada masalah berdiri itu lama. Tapi biasanya melibatkan rukun panjang dan pendek ini, kita kena ambil faham ada 4. 2 rukun panjang, 2 rukun pendek yang kita kena ambil perhatian. Ya. Rukun panjang, rukuk. Ya, tidak rukun pendek. Sujud, rukun panjang. Duduk antara 2 sujud, rukun pendek. Kami pun dengar, Ustaz, betul kan lama tu? Rabbi firli warhamni wajibun. Dia kata bukan istilahnya lama ke apa menjadikan dia itu panjang pendek, bukan isu dia. Dia kata yang dikatakan panjang atau pendek itu kalau dia itu di antara rukun. Ya, rukuk, lepas tu i'tidal, lepas tu sujud. Jadi i'tidal tu rukun pendek kerana dia between antara rukuk dengan sujud. Jadi duduk antara 2 sujud tu dia pun rukun pendek kerana apa? Dia between antara sujud pertama dengan sujud kedua. Jadi sekarang ni kalau kita kata jangan terlepas daripada imam melebihi 3 rukun yang panjang. Jadi kita ikut imam, kita baca imam baca Fatihah dah habis, surah pun dah habis, kita tak habis-habis lagi baca Fatihah. Sebab kita makmum muafiq ni, makmum muafiq, maka kena habiskan Fatihah. Okey. Jadi imam tu sampai mana yang kita dianggap masih lagi bersama dengan dia. Itu yang perlu faham rukun panjang dan pendek tu. Masa dia rokok rukun panjang, kita masih lagi tengah baca Fatihah. Masa dia i'tidal tak ada masalah dah, sebab dia, itu tak masuk. Okey, masa dia sujud baru 2. Okey, duduk antara 2 sujud. Itu rukun pendek tak kira. Jadi itu yang mudah cakapnya, jangan sampai dia itu pergi kepada rukun yang panjang yang ketiga. Jangan kepada sujud yang kedua itu. Di situ. Ada tak kita tertinggal sampai macam itu? Punya lama benar kan? Itu yang maksudnya kalau kita masih lagi berdiri baca Fatihah tapi waktu imam tengah sujud yang pertama, maknanya kita masih dapat rakaat dengan dia. Sebab kita baru tertinggal 1 rukun yang panjang. Rokok saja, sujud tu dia masih lagi. Nampak? Jadi kita boleh ikut je dia. Yang jadinya kita ni tertinggal sampai dia dah duduk kali kedua dah tu. Sampai dia dah naik atas dah. Itu memang okey. Jadi di situ isu dia pilihan kita macam mana. Kan dah berselabut dah solat kita tu kan. Dah berselabut dah. Aku ni tadi nak dapat rakaat ke tidak, ataupun sekarang ni aku nak follow macam mana. Memang persoalan-persoalan macam tu jenuh nak jawab tu. Sorry Ustazah, bila dah banyak report, muafiq ni maknanya kita bersama dia daripada awal kan? Masbuk yang kemudian kalau sampai dia sujud rokok kita berikut. Tapi tak kira dah kan sebelum dia masbuk tu, ya. Kita dapat, kalau kita sama-sama dapat rokok dengan dia, masbuk. Ya. Masbuk kita dapat rakaat dengan dia. Tak payah habis Fatihah. Tapi kalau kita muafiq bersama dia, kita kena habis. Memang kita kena habis Fatihah. Itu yang key dia tadi. Jangan tertinggal sampai berapa pula. Ya. Jadi sekarang ni isu dia, kalau kita pada rakaat kedua, pada rakaat ketiga, pada rakaat keempat, kita dah ikut dari awal. Masa dari awal itu kita masbuk. Tapi pada rakaat kedua, ketiga, keempat tu kita tak nama masbuk dah. Tetap kena habiskan Fatihah kita tu. Ya. Jangan kita pegang masbuk, aku masbuk tadi. Jadi yang kedua pun tu. Ya. Okey. Benda ni dalam bab solat ni banyak persoalan. Itu sebab Ustaz selalu pesan persoalan tu Ustazah jangan jawab guna mulut je pandai-pandai. Semua tengok buku tu, cedok ilmu. Itulah masalahnya kita orang hafal surat mana pun Ustaz. Kan? Okey, jadi antara maksud lalai juga tak menjaga khusyuk. Jadi antara key yang Ustaz selalu sebut, ya, macam mana nak khusyuk ini, dia kata kita kena sedar apa yang kita baca, yang kita sebut.
Kalau kita solat tu, memang kita tahu, memang kita kata kita ni tak khusyuk. Bila tak khusyuk tu, kita tak sedar lah. Jadi macam mana nak bagi sedar tu? Memang kena bagi sedar lah. Memang kena bagi sedar, kata. Takkanlah kita solat nak merawang-rawang macam tu. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita sedar kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu sebabnya dia kata, cuba membayangkan macam mana melihat teks tulisan itu. Jadi tak adalah merewang-rewang. Ini sebabkan kita dah hafal, memang kita tak terbayanglah tulisan dia. Sebab orang yang, kalau kita tengok orang tu menghayati bacaan itu, masa kita dengar dia baca tu, seolahnya dia membaca pada teks. Dan seolahnya kita nampak dia memahami maksud yang dia tengah baca. Macam itulah yang dia kehendaki kepada kita dalam solat, yang kita baru boleh dapat tahap khusyuk. Cuma khusyuk kita ni kadang-kadang di awal, lepas tu tengah-tengah hilang sikit. Bukan kata tak apa, tapi itulah realiti. Itulah realiti kita hari ni. Ya, sebab luar solat macam-macam benda, banyak benda. Jadi benda itu sebab di luar solat pun hati, pergantungan, kekhusyukan memang pada Allah je. Itu kita selalu sebut ya, Nabi dengan sahabat-sahabat dulu sejam sebelum solat dah tak fikir dah benda-benda yang tak ni. Kita dulu 7 minit lagi nak takbir, WhatsApp masuk. Mana? Itu memang ya, itu yang menjadikan. Jadi kita nak disiplinkan macam itu. Sebab kita selalu kata susahlah nak khusyuk. Semalam saya ada dekat masjid Sungai Sekaman, Asnaf, anaknya, mak ayahnya. Jadi saya tengok yang bahagian yang mak dengan anak perempuan. Ya. Ramai. Saya tak tahu pun program tu, tapi last minute ustaz tu minta tolong. Lepas tu saya ada kelas dekat yang ni, yang surau yang sebelum ni Lepas tu saya boleh datang ustaz, tapi saya lewatlah sikit. Bila saya pergi, ya Allah, saya rasa macam bersalah pula saya. Bayangkan orang asnaf, orang miskin, buat benda macam ni memang jauh sangat. Bukannya kiranya dia datang tu sebab nak dapat bantuan, tapi baguslah kita buat taktik macam tu. Ya, tak adalah kita bagi balik, buatkan program. Tapi memanglah kita, subhanallah, insya-Allah saya pun apalah, besok Allah tanya ni tak lepas ni. Banyak benda yang tak tahu, banyak benda yang perlu dibagi. Itu dalam masa sejam mana sempat, tapi kita menyedarkan bahawa solat ini bukan benda yang boleh sebagai kita kata nyambil-nyambil. Ya, sebab dia itu prioriti dalam kehidupan. Bila solat itu diutamakan, maka yang lain-lain insya-Allah akan mudah, akan eloklah semuanya. Tapi isu hari ini banyak benda-benda yang berlaku dalam masyarakat kita koreksi bab solat ni. Contoh antaranya yang mendatang masalah kita ni bab kekhusyukan inilah. Kita nak paksa diri kita khusyuk waktu dalam solat. Dua solat tu tak kisahlah nak apa kita nak buat. Jadi mana boleh macam tu? Dia tak jadi. Tak jadi. Astagfirullahaladzim. Umur-umur kita macam ni, kita orang masjid surau, kita bolehlah ya diperingat, kita sedar balik. Yang luar yang banyak tu macam mana? Saya ada share tak hari tu saya sebut bagaimana kami pergi dekat Flia Market tu. Kat Bangi ada Flia Market yang dia punya kemah warna kuning tu. Dekat Bangi Gateway tu. Yang dekat Bangi Gateway tu. Flia Market tu. Baru ni Yadim dia dekat kawasan Bangi lah, dia minta siapa-siapa yang free bantu buat program kat situ. Kita buka kaunter, siapa nak baiki tahsin Fatihah, untuk baiki bacaan Fatihah. Ramai yang singgah, ada. Tu saya kata, ya Allah, kita nak harap dia datang masjid surau bila lah agaknya. Jadi kita yang kena turun ke tempat-tempat macam tu. Itu baru Fatihah, belum lagi bab-bab lain. Nampaknya next time nanti kita kena fikir buatkan kemah tu tutup, nak tengok macam mana dia takbir, macam mana dia duduk, apa semua. Kena sampai macam tu tahap dia. Ya, nak sedarkan orang pada kepentingan solat. Macam-macamlah cara yang kita kena fikirkan bersama. Ya, kalau kita ahli masjid surau ni tak ada masalah. Memang orang sentiasa nak baiki, nak belajar. Ya, yang di luar sana tu. Lepas ke tanggungjawab kita kalau orang tu tak pandai, kita pandai. Kita faham. Tak faham nak jawab dengan Allah macam mana. Ya. Jangan kata itu tanggungjawab ustazah, tanggungjawab kita semua. Takut tu.
Okey, yang terlebih lagi kita mengharapkan agar tidaklah lalai itu membawa maksud yang ini. Tapi inilah kita. Ya, lalai tidak merenung makna-makna bacaan. Itu tengok dalam buku ni, bila tengok di hujung-hujung nanti dia ada sebut makna-makna bacaan itu mesti dihayati. Sebab buku yang kecil itu, buku yang tadi siapa tengok tu, setiap bacaan dalam solat tu dia ada maksud dia. Ya, buku dulu kita dah beda satu, itu memang khas. Yang ni digabungkan dengan buku dengan tu, semua ada maksud dia tu. Boleh kita tengok, hayati satu-satu. Ya, merenung makna-maknanya. Walaupun dia sudah hukum dia sunat, tetapi nak yang sempurna, solat yang sempurna, menghayati bacaan ini pun masuk dalam kategori untuk khusyuk agar kita ni tak dikatakan lalai. Memang kita bimbang lah tu. Ada kan kat ni? Tengok. Ada kan? Muka surat 76, itu tahiyat tu. Tahiyat tu ya. Satu-satu tu. Surat 76 untuk tahiyat. At-tahiyatul. Semua dia keluarkan satu-satu. Kita faham maksud dia. Okay. Itu habis yang lalai. Sifat solat. Okey, dalam membicarakan rukun, syarat, sunat af'al dan sunat haibah. Itu muka surat 1 dengan 3 yang kita dah tengok tadi. Baik. Jadi dalam solat, benda ni yang kita kena tahu. Mana syarat, mana rukun, mana sunat af'al dengan haibah. Maksudnya di right ni nak suruh benda ni kena buat. Dalam solat, benda ni mesti buat, mesti ada terbaik. Yang ini dijauhkan sebab nak dapat solat sempurna. Tapi kadang-kadang mungkin ada terbuat. Jadi makruhnya apa? Nanti waktu di hujung-hujung buku tu ada disebut. Kalau membuat macam ni menjadikan makruh. Jadi baik, syarat. Baik, sini penerangan dia ya, penerangan satu persatu. Syarat semua kita tahu dah ni ya, perkara yang mesti ada sebelum mendirikan solat dan mesti berkekalan sehingga akhir solat macam saya sebut tadi, ada wudu. Jadi kalau terkentut, itu yang jadi batal, maksudnya tak salah solat. Ini kita faham, ini semua dah tak faham. Perkara yang mesti dilakukan sepanjang solat. Ini rukun yang kita kata ada 13. Ada pandangan kata 17. Mana mari datang 17. Dicampurnya sekali dengan Qamanina. Okey, nanti ada dalam kursus. Sunat af'al, perkara yang dituntut kita buat dalam solat. Tapi kalau meninggalkan ini kalau tak sengaja, terlupa. Tak adalah kena sujud sawi. Dan nama terlupa, Datuk Sawi pun mesti lupa. Okey, jadi kalau meninggalkan dalam keadaan kita masa nak buat tu lupa, tapi masih dalam solat tu kita teringat. Baru tadi apa tertinggal ni? Jadi diberatkan untuk sujud sawi. Katalah pula tadi ingat, lepas tu bila dah ni lupa pula sujud sawi. Macam mana nak solat kita? Solat tu tak sah sebab dia masuk kategori sunat. Ya, sunat. Okay. Sunat haibah, perkara yang digalakkan dalam solat, tetapi meninggalkannya tidak perlu. Ini nak beri kefahaman kepada kita. Perkara yang digalakkan untuk ditinggalkan dalam solat. Okey, kita tengok masa dah habis. Ini dah sudah tadi surat 2. Okey. Dia masuk dah. Ya, kita tengok sikit. Bahagian rukun solat. Ya, rukun solat ada rukun qalbi, qalbu. Apa maksud qalbi? Hati. Okey. Fi'li, perbuatan. Qauli, okey, yang ni dia tulis tak surah apa. Tak ada ya. Tak ada tulis saya. Benda tu benda yang kita dah maklum. Dia sebagai intro saja. Okay. Yang qalbi berasal perbuatan qalb. Ya. Dia terbalik ni. Ni jangan pelik pula ni. Ni. Nampak? Lain ejaan ni. Sepatutnya qobla baca tu. Ya, dekat slide tu je lah. Dalam buku tak mungkin betul kot. Qalbi ni, rukun qalbi, hati berasal dari perbuatan qalb, bermaksud hati. Ya, maksud hati tu memang berbolak-balik, bukan maksudnya kena berbolak-balik nak ceritanya. Ya, rukun yang berbentuk
yang kena ada pada hati, iaitu niat. Okey, itu niat. Tak apa, nanti sampai tempat tu nanti kita akan. Lepas tu fi'li berasal perbuatan fi'lun, ya, bermaksud perbuatan atau perlakuan. Gerakan-gerakan. Itu dipanggil rukun fi'li, gerakan, perbuatan, nampak. Rukun yang berasas kepada perbuatan anggota badan, pergerakan anggota badan atau tindakan tubuh itu memerihalkan rukun tersebut. Qauli berasal daripada perkataan qaul, ya, bermaksud kata-kata, perkataan. Rukun yang berasas kepada sebutan dan bacaan. Mesti sebut ni ada bersuara. Nanti waktu kita pergi satu persatu, setiap rukun ni dia akan detailkan. Imam Nawawi dalam kitab Al-Muharrar dia kata ada rukun solat ada 13. Ini pun yang kita memang ambil. Dalam kitab Tanbih beliau jadikan sebanyak 18. Dalam kitab At-Tahqiq dia pula mengatakan ada 17. Ini maksudnya sekarang ni banyaknya ilmu Imam Nawawi tu, setiap kitab yang dibuat dia berubah-ubah dia punya stand dia terhadap rukun itu. Kalau kita dah faham 13 je dah. Tak adalah pening-pening. Ini ada masuk 17 ni ada apa tambah dia, 18 apa ada, semua ada pencerahan dia. Dia ada hujah dia. Ya, kita orang yang taklid ilmu daripada ulama yang mujtahid, orang yang ahlinya yang kita ikut, kita tak ada kemampuan nak query dia. Ya. Kenapa bijak kata gini, kata gini? Dia kata 18 dia ada hujah dia. Apa yang ditambah? Yang dia kata 17 pun ada. Dia dalam kitab dia. Ya. Sebab kita dah tengok dulu, dah beritahu Imam Nawawi ni siapa, ya, tokoh mujtahid yang boleh kita bertaklid pada kitab dia. Cumanya kekurangan kita bukan ahli untuk baca kitab dia. Ya, baca terjemahan yang orang dah terjemah pun kita tak berapa nak boleh faham. Ya, inilah kita kata rezeki ilmu. Tapi ala kulli hal kita disuruh belajar. Ya, disuruh belajar. Jadi hadis Nabi yang kita selalu sebut tu, Nabi kata sallu, dia kata sallu, ya. Dalam buku tu memang ada hadis tu. Sallu kama, kamu kena solat kama ni seperti mana, seperti apa? Ra'aitumuni, ra'aitumuni usalli. Tulisan saya buku ni. Sallu, Nabi kata kamu kena solat seperti apa? Seperti mana? Ra'aitumuni, kamu melihat. Jadi persoalan melihat ini dah. Ya, persoalan melihat bagaimana, seperti mana kau lihat aku solat. Jadi kita memang tak jumpa Nabi. Takkan nampak macam mana Nabi solat. Jadi di sinilah syarah hadis menyatakan kalau hadis dia panggil syarah. Ya. Hadis disyarahkan membawa maksud kena belajar. Ya, belajar macam mana cara solat Nabi. Itu sebab hari ini ramai orang highlightkan dalam buku-buku yang ditulis sifat solat Nabi, Ya. Wallahu alam untuk hari ini saya berhenti kat sini, ya. Okey. Insya-Allah ada rezeki kita sambung, kita akan masuk rukun yang pertama. Rukun yang pertama nanti pada muka surat 4. Surat 4. Bayangkan tu rukun yang pertama daripada muka surat 4 sehinggalah pada muka surat, ya, panjang juga perbahasan dia. 4 surat 4 sampai 14. 10 muka surat sebelum cerita pasal niat. Banyaknya ilmu mana-mana. Kita sebut dalam niat. Kita kata ada masuk niat dah. Tapi bila berkitab begitulah, ya. Allahu a'lam. Insya-Allah kita doa sikit. Saya ambil kat sini. Kat sini dia tuliskan. Surat bukan ni? Surat 2 tu kan? Semuanya perasaan Nawawi kan. Dia kata dalam kitab Al-Tahqiq dia kata 18. Dalam kitab Al-Tahqiq dan Ar-Rawdah dia kata 17. Dalam kitab Hawi dia kata 14. Tapi dia sendiri. Ya. Dia berbeza. Dia sendiri dan setiap tu kena tengok dalam kitab tu. Hujah dia apa, dia ambil dari mana. Tu kita kata banyaknya ilmu dia. Ya. Jadi dalam ini disebut secara umum
sahaja. Okey. Hebat orang yang banyak ilmu ni. Benda dia ada, dia tahu. Ada lagi soalan? Okey, kita doa sikit. Masih lagi kita dalam ujian Allah terhadap ramai yang tertimpa dengan wabak. Okay. Kita doa sikit. Kita doa yang ada 2-3 doa ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak ambil semua, kita ambil yang mohon kesembuhan penyakit. Allahumma anzil alaina dawa'an min dawa'ik. Ya Allah, anugerahkan ke atas kami penawar daripada penawarmu. Wa shifa'an min shifa'ik, kesembuhan daripada kesembuhanmu. Wa barakatan min barakatik, keberkatan daripada keberkatanmu. Wa rahmatan min rahmatik, rahmat daripada rahmatmu. Ala hadhil awja'i wal amradi wal asqam, terhadap penderitaan-penderitaan yang didertai oleh orang-orang yang sakit di kalangan kami, khususnya ya, sakit C19. Kata bara, sembuhkanlah ya Allah. Kata bara, sembuhkanlah ya Allah. Kata bara, sembuhkanlah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani. Allahumma shfi mardana. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami. Wasahhi ajsadana. Ya Allah, kau sihatkanlah tubuh badan kami. Wasyattid syamla a'daina. Ya Allah, kau pecah belahkanlah kesatuan musuh-musuh kami. Wansurna ala man adana. Ya Allah, kau tolonglah kami ke atas sesiapa yang memusuhi kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha menyayangi. Amin ya rabbal alamin. Waghfir lana hubana wa khatayana. Ya Allah, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan berilah petunjuk terhadap urusan kami. Ilahana ya Allah, Tuhan kami ya Allah. Ilahana ya Rahman, Tuhan kami ya Rahman. Ilahana ya Rahim, Tuhan kami ya Rahim. Anta Rabbul Mutabbibin, Kau adalah penguasa kepada para perawat. Wa Rabbut Tayyibin, dan Kau adalah penguasa kepada semua kesembuhan. Anzil alaina, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami. Anzil alaina Rabbana dawa'aw wa shifa'aw wa rahmah. Ya Allah, Kau kurniakanlah, Kau anugerahkanlah kesembuhan dan penawar daripada sakit ini ya Allah, khususnya sakit C19 ini. Fatabara, Kau sembuhkanlah ya Allah. Fatabara, sembuhkanlah ya Allah. Fatabara, sembuhkanlah ya Allah. Birahmatika ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan yang maha perkasa lagi maha pengampun, wahai Tuhan yang memelihara dan mentadbir segala nikmat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.